Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik baru iaitu 1.3, invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Sebelum saya terang terlebih lanjut, kita faham terlebih dulu apa itu invensi. Invensi ialah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Penemuan produk baharu ini diperoleh melalui eksperimen, pengamatan secara tidak sengaja ataupun melalui satu kajian. Contohnya, telefon bimbit pada awal kewujudannya, ia merupakan salah satu produk invensi. Tetapi, apabila usia telefon bimbit itu melebihi 10 tahun ataupun banyak orang telah biasa menggunakannya, telefon bimbit tidak lagi dikenali ataupun disebut sebagai produk invensi. Okey, sekarang kita faham apa pula maksud inovasi. Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Inovasi berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem atau rupa bentuk sesuatu produk. Contohnya, radio kini diinovasikan dengan kemampuan bersiaran melalui internet. Okey, sekarang kita lihat aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okey, kita lihat bidang yang pertama iaitu bidang pertahanan. Keselamatan negara harus dijaga agar tidak diceroboh oleh anasir luar. Oleh itu, invensi, inovasi dan reka bentuk memainkan peranan dalam bidang persenjataan, komunikasi, perekodan dan pengawasan. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang telah dibangunkan untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah robot pengesan periuk api yang boleh digunakan tanpa memudaratkan manusia. Bidang yang kedua adalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan terdapat pelbagai alatan hasil daripada invensi, inovasi dan reka bentuk yang dibangunkan. Antaranya ialah peralatan untuk latihan amali, alatan sukan serta alat tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang ketiga adalah kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan seperti peranti pengukuran tekanan darah mudah alih, pelbagai jenis ubat-ubatan, peralatan pengukuran tahap kesihatan dan jam pengukur degupan jantung. Bidang yang keempat adalah pembuatan. Pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi citarasa pengguna. Kini terdapat bahan baharu untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Contohnya penggunaan gentian karbon untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Pada masa dahulu, untuk membuat sebuah model, mereka harus menghabiskan banyak masa untuk mengukur, mengerat, mengerudi, menyambung, melincin dan mewarna. Dengan teknologi pencetak 3D dan juga pen 3D, hal ini tidak berlaku lagi. Semua kerja dapat dilakukan dengan hanya menekan butang arahan. Bidang yang seterusnya adalah teknologi maklumat. Hampir setiap hari ada sahaja perisian baharu dibangunkan. Semua ini ialah hasil aplikasi prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Jika dahulu kita menulis dengan menggunakan papan kekunci dan pen stylus. Tetapi kini kita boleh menulis dengan menggunakan jejari sahaja. Ini disokong oleh kewujudan teknologi ingatan penstoran dan pemprosesan yang semakin pantas.
kecil dan pintar. Sebelum ini, alat kawalan jauh memerlukan peranti yang mempunyai inframerah atau kawalan frekuensi radio. Tetapi dengan penggunaan telefon pintar, pelbagai tugas dapat dilakukan secara serentak melalui rangkaian internet. Telefon pintar ini bukan sahaja boleh digunakan untuk berkomunikasi, malah boleh melakukan tugas kawalan dan pemantauan. Seterusnya, invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Kita lihat reka bentuk terkini yang pertama, iaitu telefon pintar pengesan gempa bumi. Ahli seismologi dan pemaju aplikasi telah bergabung tenaga untuk menghasilkan satu aplikasi baharu dengan menggunakan telefon pintar bagi mengesan gempa bumi. Aplikasi ini dikenali sebagai MyShake. Aplikasi ini boleh mengambil dan mentafsir aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitud pada masa sebenar. Seterusnya, matlamat tersebut disampaikan kepada pangkalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi atau penyelidik dengan lebih pantas. Reka bentuk terkini yang kedua adalah pengesan ergo ataupun ergo sensor. Kita sering menundukkan kepala semasa menggunakan skrin komputer. Melalui pengesan ergo ini, alat ini dapat menunjukkan sama ada kedudukan badan kita lurus atau bongkok. Ini dapat mengelakkan punggung, pinggang dan mata menjadi letih. Kamera yang terdapat dalam peranti ini dapat menganalisis kedudukan kita. Alat ini juga dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu kita masa yang sesuai untuk berdiri dan berehat. Alat ini juga dapat memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatik apabila anda telah meninggalkan paparan skrin tersebut. Setakat ini sahaja untuk subtopik 1.3. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam topik yang seterusnya.